Okey. Untuk menyebabkan untuk selangkah berjimat cermat Tuan Syed Sair itu memberi peluang kepada Datuk Johari Mat. Sila Yang Hormat. Sahibul Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua kerana telah memberi peluang kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian di dalam membincang Akta Pembekalan Tambahan 2013-2014. Tuan Dipertua, saya ingin menyebut beberapa perkara di sini. Yang pertama sekali, peruntukan yang dipohon di sini ialah sebanyak RM2,392,77,572 daripada kumpulan wang yang disatukan. Saya melihat di sini ada 12 kementerian yang telah mengemukakan senarai di sini, yang telah memohon untuk mendapatkan peruntukan ini. Sementara itu, kementerian-kementerian lain tidak dicatat. Dan saya ucap syabas kepada semua kementerian yang tidak memohon untuk tambahan. Tuan Dipertua, saya ingin menyebut sini beberapa perkara dan saya terus pergi kepada poin-poin untuk menjimatkan masa. Yang pertama ialah saya ingin merujuk kepada B7, Jabatan Perkhidmatan Awam. B7 ini kita melihat tambahan sebanyak 55 juta lebih dikehendaki untuk menampung pembayaran rawatan perubatan pesara, awam, persekutuan dan Angkatan Tentera Malaysia. Dan saya rasa ini merupakan satu tanggungjawab sosial yang perlu diberi perhatian. Dan cuma saya ingin tahu sebenarnya berapa banyak jumlah tahun-tahun lepas bayaran rawatan perubatan pesara awam dengan tentera ini. Kalau boleh kita nak tahu sebanyak mana. Dan ini merupakan satu perkara yang penting pada kita. Kemudian saya nak pergi kepada B21, iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Ini Perintah 1, kertas Perintah 1, iaitu di sini kita melihat Kementerian Pertanian memohon 20 juta untuk insentif hasil tangkapan nelayan. Jadi bagi saya sebenarnya di sini tak sebut tentang bagi pertanian mungkin dah cukup tu. Nelayan saja. Untuk petani-petani lain, untuk yang menanam padi dan sebagainya, nampaknya tak ada permohonan. Artinya sudah cukup di situ. Apa yang saya nak bangkit di sini ialah saya melihat dalam saya berjalan di mana-mana, banyak tanah-tanah terbiar, tanah pertanian, terutama tanah padi yang tidak diusahakan dan terbiar. Saya melihat pihak kementerian boleh memikirkan bagaimana memajukan tanah-tanah sawah yang terbiar ini. Kerana kita tahu, saya melihat semakin hari semakin kurang tanah ini diusahakan dan digunakan. Alangkah baiknya kalau sekiranya hal ini boleh diberi perhatian supaya peningkatan hasil tani kita bertambah dari masa ke semasa, dan pada waktu yang sama petani kita dapat melakukan kerja-kerja lain selain daripada menanam padi. Saya nak pergi kepada Kementerian B27, Kementerian Kerja Raya. Peruntukan sebanyak 50 juta diperlukan bagi membiayai kos kerja-kerja membaiki kerusakan infrastruktur jalan-jalan yang rusak akibat banjir Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kita mengetahui bahawa setiap kali banjir jalan tetap rusak, berlubang dan membahayakan. Jadi kita merasakan ini satu kewajaran. Cuma saya ingin saya ingin menyarankan supaya dipercepatkan pembagian itu sebaik sahaja banjir selesai. Kerana saya pengguna jalan raya yang setia. Apabila sahaja lepas hujan lebat ataupun apalagi lepas banjir, jalan ini akan berlopak dan
Kadang-kadang lompatnya besar, kalau sekiranya motosikal mungkin terjatuh akan membahayakan. Begitu juga kenderaan lain seperti kereta atau sebagainya. Dan ini boleh mengelakkan daripada kemalangan jalan raya. Seterusnya saya ingin pergi kepada kertas Perintah 2. Dalam kertas Perintah 2 ini ada beberapa perkara yang saya ingin bangkitkan. Yang pertamanya ialah berhubung dengan P6. P6 ini ada disebut situ butiran projek 1190 baru disebut situ. Saya nak dapat penjelasan dan maklumat daripada pihak kementerian yang maksud baru tu. Maksud apa maksud baru? Baru ini adakah baru diluluskan di peringkat kementerian atau baru bagaimana? Kita nak tahu penjelasan itu. Yang kedua, adakah projek ini baru diluluskan di peringkat kementerian ataupun maksudnya bagaimana? Kerana saya tengok ada yang tak tulis baru. Ada yang sebut baru. Jadi boleh penjelasan di situ. Dan saya mengalu-ngalukan projek ini iaitu Jabatan Perdana Menteri 11900 bangunan baru Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Dan ini bagi saya dapat melicinkan lagi pentadbiran Mahkamah Syariah yang sedia ada dengan dapatnya bangunan yang baru. Kemudian saya nak pergi kepada P22, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kemajuan luar bandar dan wilayah juga memohon peruntukan untuk membina jalan-jalan luar bandar. Saya ingin dapat maklumat di sini. Kementerian Kemajuan Luar Bandar juga membina jalan. Kementerian Kerja Raya juga membina jalan. Jadi kita saya yakin tidak ada pertindahan di situ. Tetapi cuma saya nak tahu jalan yang macam mana Kementerian Luar Bandar laksanakan, dan begitu juga Kementerian Kerja Raya. P23 4.2 Jabatan Ala Sekitar. Saya melihat di sini peruntukan diperlukan sebanyak 2 juta untuk membiayai program penguasaan hutan melalui udara yang baru diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi. Hutan kita ni, alam sekitar ini merupakan salah satu daripada komponen kehidupan insan dan untuk memberi keselesaan hidup kepada semua masyarakat. Jadi saya lihat hal yang berlaku di dalam masyarakat kita ni ialah seperti jerubu. Jerubu ni sudah menjadi satu seperti ulang tahun gitu. Setiap tahun berlaku. Jadi saya nak tahu daripada Jabatan Alam Sekitar langkah-langkah yang telah diambil dan dirancang supaya jerubu ini tidak berulang, dan begitulah juga kalau berulang dia boleh dapat atasi dengan dengan program atau langkah-langkah yang konkret. Dan kita tahu bahawa apabila jerubu ni datang, orang yang ada mengidap penyakit asma menjadi masalah. Dan kita dapati bahawa klinik-klinik atau hospital kerajaan akan ramailah yang mengidap penyakit asma itu akan pergi. Saya ingin pergi kepada P27 Kementerian Kerja Raya. Di sini disebut 7.1 butiran projek 00500 iaitu Jalan Simpang Pulai Lodging Gua Musang Kuala Berang Package 8. Jadi saya mengalu-alukan program ini, rancangan ini, projek ini. Cuma apa yang saya nak tahu ada sejauh mana perkembangan ini telah berlaku. Dan seterusnya saya nak tahu adakah rancangan kerajaan untuk menaikkan atau memperbesarkan jalan daripada Gua Musang ke Kuala Krai. Jalan itu walaupun jalan dah ada 2 hala, tetapi saya melihat ia merupakan perlu diperbesarkan, dilebarkan kerana penggunanya ramai.
Dan saya ingin tahu adakah ini juga termasuk dalam rancangan kerajaan. Kalau sudah masuk, bila nak buat. Kalau tidak masuk, saya syorkan supaya diberi perhatian. Begitulah juga saya nak tahu, saya tahu bahawa projek lebuh raya Kuala Krai Kota Baru sudah dimula. Saya nak tahu berapa kosnya yang dianggarkan daripada pihak kementerian. Seterusnya, Kementerian P31 Kementerian Pelancongan. Kementerian Pelancongan merupakan sebuah kementerian yang telah diberi tanggungjawab untuk menarik seramai mungkin pelancong datang ke Malaysia. Jadi salah satu daripada tarikan pelancong ialah keunikan masyarakat kita. Apa yang pelancong mahu tengok ialah perkara-perkara unik di negara kita yang tak ada di negeri mereka. Itu yang menarik. Kalau sekiranya kita sekadar perkara yang ada di negeri mereka, kita juga tunjuk apa yang ada di negara mereka, maka itu tidak memberi tarikan atau untuk datang semula. Kerana itu saya mencadangkan supaya Kementerian Pelancongan memberi tumpuan-tumpuan kepada tempat-tempat yang tidak tidak dimasukkan dalam senarai. Saya yang biasa, yang popular. Sebagai contoh, apabila saya bertanya pelancong-pelancong yang datang dari Asia Barat, mereka hanya diberitahu mereka ada 10 atau 12 hari berada di Malaysia, dan tempat-tempat yang mereka telah akan pergi ialah selain daripada Kuala Lumpur ialah di Genting, kemudian Pulau Pinang dan Langkawi. Itu saja. Jadi saya mengesyorkan kepada pihak kementerian supaya menyebarluaskan program ini melalui ejen-ejen yang ada di luar negara, supaya masyarakat kita boleh, supaya pelancong boleh datang ke tempat yang lebih luas daripada apa yang telah menjadi popular itu. Seterusnya, saya nak pergi kepada P24, Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan merupakan satu kementerian yang diberi tanggungjawab untuk memberi khidmat kesihatan kepada masyarakat kita. Setakat ini saya ingin tahu berapa rasio seorang doktor dengan penduduk kita, dan berapa ramai lagi keperluan kita yang sebenar kepada doktor-doktor untuk supaya kita dapat capai tahap yang yang standard dengan dunia. Kemudian begitu juga saya lihat ada walaupun saya mendengar dalam dewan ini pada sesi lalu bahawa orang yang pergi mendapat rawatan tidak perlu tunggu lama. Tapi sebenarnya ada tempat-tempat di dalam masyarakat, di hospital kerana kekurangan tempat dan juga kekurangan kaki tangan, sehingga orang terpaksa menunggu lama. Ada yang sampai pergi 2 atau 3 jam. Ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian kepada kepada hal ini, terutama yang menunggu itu ialah golongan warga emas. Kemudian yang terakhir sekali, Tuan Dipertua, ialah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya ingin tahu berapa jumlah bantuan yang diberikan kepada orang miskin, warga tua dan orang kurang upaya mengikut kategori masing-masing. Dan saya dapat tahu bahawa dia tidak sama pemberian itu, bantuan itu kepada orang kurang upaya atau orang miskin dan sebagainya. Tuan Dipertua, itulah sedikit apa yang saya dapat kongsikan pada petang ini, dan saya ucap terima kasih.